Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini kepada pelajar-pelajar semua ya. Saya tujuan saya membuat uh, video ini kerana seberangan daripada pelajar-pelajar ni yang menghadapi masalah ya untuk memahami, untuk membaca jurnal penyelidikan. Okay. Mereka sering sering menghadapi masalah terutamanya untuk menyediakan tu untuk menulis bab 2 dalam tesis sarjana ataupun PhD. Dalam bab 2 ini biasanya kita panggil sebagai tinjauan literature ataupun literature review, dan di sini memerlukan pelajar untuk membaca, dan sumber bacaan yang utama di sini ialah jurnal penyelidikan ataupun juga tesis-tesis ya. Okey, mungkin tesis tu terpaksa mencari tesis yang asal, yang sebenar mungkin boleh didapati di perpustakaan universiti. Jurnal-jurnal ni sering dijumpai lah dalam internet. Dalam internet, kalau pelajar nak cari tentang satu-satu tajuk, memang mudahlah dijumpai dalam internet tu. Okey, persoalannya bila pelajar dia jumpa jurnal yang diminati, bila dia baca dia menghadapi masalah untuk memahami. Ini satu yang menjadi penghalang lah, terutamanya pelajar-pelajar yang baru bermula lah dalam untuk menghasilkan kajian atau tesis ini ya. Jadi bagaimana sebenarnya? Okay, di sinilah yang kita katakan anda perlu tahulah sedikit apa itu sebenarnya jurnal ni. Okay, untuk membantu anda memahami dengan lebih cepat, lebih mudah, anda kena tahu apa itu jurnal. Jurnal penyelidikan ni sebenarnya, bukan saya nak bagi definisinya, saya nak bagi apa sebenarnya yang ada dalam jurnal itu. Jurnal itu sebenarnya adalah apa yang ditulis tentang kajian, tentang kajian. Tapi biasanya jurnal ni, kalau kita lihat kepada jurnal-jurnal yang ada, biasanya dia terlalu khusus. Terlalu khusus sehingga kan menyukarkan pembaca untuk memahami. Kalau dia ambil satu jurnal, contohnya jurnal penyelidikan tentang penyelesaian masalah. Jadi jurnal itu memang kalau dibaca memang sukar lah. Jadi bagaimana nak membantu? Okey, jadi kalau kita lihat kepada jurnal itu, sebenarnya jurnal ni dia bukan, anda kena tahu jurnal ni bukan mengandung tesis yang kajian yang lengkap sebenarnya. Dia merupakan sebahagian daripada kajian yang benar, yang besar sebenarnya. Okey, contohnya satu kajian yang dibuat tentang sesuatu perkara, tentang penyelesaian masalah matematik pelajar sekolah menengah contohnya. Okey, kawasan luar bandar. Okey, itu contohnya tajuk. Itu adalah tajuk yang besar, tajuk yang besar. Dan daripada tajuk-tajuk ini sebenarnya boleh dipecahkan kepada beberapa tajuk yang kecil. Bila dikatakan penyelesaian masalah, mungkin melibatkan luar bandar, melibatkan sekolah asrama penuh, melibatkan sekolah biasa, sekolah harian, sekolah agama. Okey. Dan kalau kita lihat satu tesis yang besar, satu kajian yang besar sebenarnya dipecah-pecahkan menjadi bahagian-bahagian yang kecil. Bahagian-bahagian kecil ini sebenarnya diterbitkan dalam bentuk jurnal. Satu penyelidikan yang besar mungkin boleh menghasilkan 3, 4, 5 jurnal yang berkaitan. Jadi sekiranya anda cuba memahami satu-satu jurnal, sudah tentu sukar untuk memahaminya, kerana jurnal itu biasanya mewakili sebahagian daripada satu penyelidikan yang besar. Dan di sinilah anda kena tahu mengapa anda sukar untuk memahami jurnal.
Sebab itu kalau Anda sudah mahir, sudah mempunyai kepakaran dalam bidang penyelidikan, sudah tentulah Anda tidak ada masalah sangat untuk memahami jurnal itu. Walaupun dia itu satu jurnal yang Anda baca. Tapi sekiranya Anda baru dan pengetahuan Anda agak agak kurang dalam kaedah, dalam metodologi, dalam teori, dalam analisis data, sudah tentu Anda menghadapi masalah untuk memahaminya. Okey, jadi di sini saya ingin membantu Anda sedikitlah, memberi pencerahan sedikit. Bagaimana sebenarnya untuk mengatasi masalah kesukaran ini sebenarnya. Jadi, oleh kerana Anda tahu bahawa satu-satu jurnal itu merupakan sebahagian kecil daripada suatu penyelidikan yang besar. Jadi untuk membantu Anda dengan lebih mudah memahami sesuatu kajian, terpaksalah Anda mencari sebenarnya keseluruhan research yang berkaitan. Sekiranya Anda berminat tentang sesuatu jurnal, terpaksalah mencari apakah jurnal-jurnal lain yang juga yang boleh dikatakan sebahagian daripada research yang besar tadi. Contohnya, satu research yang besar, research yang besar mungkin ditulis dalam 6 jurnal. Jadi sekiranya Anda jumpa jurnal yang ke-6, terpaksalah Anda cari lagi jurnal ke-5, jurnal ke-4, jurnal ke-3, jurnal ke-2, jurnal pertama, sehingga Anda ataupun dengan kata lain Anda boleh dapat sebahagian besar daripada jurnal tersebut, walaupun tidak semua. Sekiranya Anda dapat memperolehi sebahagian besar daripada jurnal yang berkaitan, ia membantu Anda untuk mudah memahami kajian tersebut. Dengan Anda melihat keseluruhannya. Jangan lihat satu persatu. Sekiranya Anda cuba memahami satu persatu, mengabaikan yang satu lagi, sudah tentu sukar bagi Anda. Jadi untuk membantu Anda memahaminya, Anda perlu mendalami kesemua jurnal yang Anda perolehi tadi. Sebab kesemua jurnal itu dia berkait antara satu sama lain. Sekiranya Anda membanding-bandingkan, melihat keseluruhan jurnal-jurnal yang Anda perolehi, sudah tentu membantu Anda. Jadi persoalannya bagaimana nak dapatkan jurnal-jurnal tersebut. Di sinilah perlunya usaha Anda lah. Jadi saya nak beri nasihat sedikitlah kat sini. Sebenarnya Anda boleh lihat mudah saja. Sebenarnya Anda lihat di bahagian reference dia. Di reference dia Anda boleh nampak sebenarnya. Contohnya, kalau Anda berminat tentang kajian oleh satu jurnal itu oleh pengkaji A, katakan Anda berminat dengan pengkaji A, jurnal yang ditulis oleh pengkaji A, Anda lihat di bahagian reference tu, di reference tu, di reference lain pun Anda carilah jurnal-jurnal lain yang ditulis oleh pengkaji A. Anda mudah sebenarnya jumpa. Anda carilah beberapa di penerbit-penerbit jurnal di seluruh dunia lah, boleh di search melalui internet sebenarnya. Anda boleh cari dan Anda boleh lihat apa-apa artikel yang ditulis oleh pengkaji tersebut. Sebenarnya seseorang pengkaji itu dia akan menulis suatu penulisan jurnal yang ditulis oleh seseorang pengkaji. Sebenarnya dia berkait dengan research yang dijalankan. Jadi kalau Anda dapat mencarinya, membantu Anda, amat membantu Anda, ya. Okey. Okey, itu satu yang boleh Anda boleh ambil perhatian, ya. Anda cari jurnal-jurnal yang ditulis oleh penulis jurnal tersebut. Okey, sekiranya Anda ingin memahami perkara-perkara yang lebih mendalam tentang jurnal tersebut, juga Anda boleh melihat apakah sumber rujukan utama yang dirujuk oleh penulis tadi. Contohnya penulis A. Penulis A dia menulis tentang sesuatu perkara dan banyak jurnal yang dia buat. Dan di masa yang sama, penulis tadi merujuk kepada penulis yang lain. Contohnya dia merujuk kepada penulis B. Jika dia merujuk penulis B,
Untuk memahami jurnal tadi, Anda cuba mencari apakah artikel yang ditulis oleh oleh penyelidik B tadi. Sekiranya Anda mendalami pula penyelidik B, itu membantu Anda untuk memahami apakah research yang dijalankan, kajian dijalankan oleh pengkaji B tadi. Begitulah. Dan di sini Anda, dengan kata lain, Anda mendalami sesuatu perkara yang Anda ingin dalami itu dengan melihat dari sudut kepakaran pengkaji tadi. Jadi beberapa pengkaji yang Anda minat dan Anda lihat apa artikel-artikel yang ditulis olehnya, Anda kaji. Dengan sendiri dia akan membantu Anda untuk memahami kajian keseluruhannya, untuk memahami apa-apa yang ada dalam kajian tersebut, dalam jurnal tersebut. Sekiranya Anda tidak berbuat begitu, memang sukar. Katalah Anda ambil satu jurnal dan Anda ambil satu jurnal lain, Anda ambil satu jurnal lain dan jurnal-jurnal tadi tak ada kaitan langsung, sudah tentu menyukarkan Anda untuk memahami. Jadi sebenarnya sekiranya buat begitu akan membantu Anda untuk memahami apa yang ada dalam jurnal, dan ia membantu Anda untuk membuat tinjau literature atau literature review, terutamanya untuk menulis bab 2. Umumnya bab 2 lah dalam penulisan tesis. Jadi itu sahaja daripada saya untuk kali ini, dan kita boleh, itulah saya harap Anda boleh mendapat manfaat daripada apa yang saya terangkan di sini. Dan itu adalah beberapa panduan sahaja, yang panduan umum, terutama untuk pelajar-pelajar lah, okey, yang ambil master ataupun PhD yang menghadapi masalah untuk membuat proposal penyelidikan. Okey, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.